Bentuk rumah Melayu tradisi yang banyak ditemui di negeri Johor adalah campuran warisan bentuk rumah tradisi Jawa, Bugis, Banjar, Palembang dan keturunan lain daripada rumpun bangsa Melayu. Bentuk yang terkenal ialah rumah bumbung limas atau rumah limas Johor yang berkembang secara pesat bermula pada abad ke-19. Penghijrahan penduduk kepulauan Melayu seperti Petani, Aceh, Minangkabau, Jawa, Bugis, Riau, Jambi dan Bajau ke negeri Johor telah membawa bersama mereka tradisi, adat istiadat, kebudayaan dan cara hidup tempat asal mereka. Salah satu tradisi yang dibawa oleh mereka dan mempengaruhi budaya masyarakat Johor ialah bentuk rumah. Antara ciri-ciri rumah limas Johor kita dapat lihat dari segi bumbung dia. Kemudian kita lihat bumbung tu berbentuk kuncup ke atas seperti piramid lah. Seperti huruf V terbalik, jadi kita tengok kadang-kadang dia berlapis dua yang disebut limas, bumbung limas berkembar. Maknanya kebanyakan rumah limas ni berada di kawasan pedalaman, dan kalau kita lihat dia berkaitan juga dengan keadaan alam sekeliling, iklim. Jadi bila kebanyakan di kawasan pedalaman ini lembap kawasan tu, dan rumah-rumah limas ni juga didirikan berhampiran dengan sungai, di lembah pergunungan. Jadi kita lihat kalau kawasan tu lembap, terpaksalah dia bertanggung lah, lantai itu ditinggikan lah. Yang dikatakan rumah kediaman, rumah milik berketurunan, tempat berhimpun sanak saudara, tempat berunding cerdik pandai, tempat bercakap alim ulama, tempat beradat berketurunan. Rumah limas terdiri daripada pelbagai jenis. Pada umumnya, kebanyakan reka bentuk rumah limas di negeri Johor menyerupai rumah tradisional orang-orang Palembang. Bentuk rumah limas ini dikenali sebagai limas perabung lima, iaitu bumbungnya memakai 5 buah perabung, terdiri daripada 1 perabung terus mendata bersambung dengan 4 perabung menurun ke cucuran atap. Binaan bumbung berbentuk piramid ini dipanggil limas. Bumbung limas pula, fungsi dia kalau kita tengok dia tu agak curam, V terbalik tu tadi. Itu antaranya ialah supaya memudahkan air hujan yang turun tu, dia akan turun dengan deras lah. Rumah limas biasanya tidak menggunakan paku, dia menggunakan tanggam dan berpasak. Setiap penyambungan itu dikuatkan dengan pasak. Ada sesetengah pendapat mengatakan limas berasal dari perkataan lima, iaitu 5 perabung dan 5 ruang rumah.
Mengikut Kamus Dewan, limas bererti satu timba yang diperbuat daripada daun pisang atau upih yang bentuknya serupa dengan bentuk bumbung limas. Kerana itulah limas mendapat namanya. Rumah limas Johor pada dasarnya mempunyai 5 ruang, iaitu Anjong, Serambi, Ruang Tengah, Dapur Rumah dan Pelantar. Sesetengah ruang limas ada ruang sebelum Anjong yang dikenali sebagai ruang tangga. Anjong terletak di bahagian hadapan rumah. Lantainya lebih rendah daripada lantai rumah besar. Anjong berfungsi sebagai tempat tuan rumah menyambut tetamu. Ruang ini juga merupakan tempat keluarga bersantai. Serambi merupakan bahagian tempat melayan tetamu atau majlis-majlis utama yang dijalankan di rumah tersebut. Tetamu lelaki dilayan di ruang serambi ini. Ruang tengah adalah ruang keluarga berbincang, tempat makan, tempat tidur, tempat sembahyang dan sebagainya. Biasanya, di sinilah tuan rumah wanita melayan tetamu wanita. Dapur rumah pula merupakan tempat memasak dan menyimpan segala bahan dan peralatan memasak. Sesetengah penghuni rumah akan menggunakan ruang ini sebagai tempat makan sekeluarga. Pelantar terletak di bahagian belakang rumah bersambung dengan dapur. Kebiasaannya pelantar beratap tetapi tidak berdinding atau dinding sekerat. Di bahagian ini terdapat beberapa biji tempayan bagi menyimpan air bagi tujuan mencuci pinggan mangkuk atau barangan keperluan masakan. Kebanyakan rumah limas secara tradisinya bertiang tinggi. Pada asalnya bawah rumah itu dibiarkan lapang, tetapi perkembangan selanjutnya memperlihatkan wujudnya pagar yang diperbuat daripada bilah-bilah kayu nipis dari tiang ke tiang bagi melindungi bawah rumah ini. Di bawah rumah inilah antara ruang alternatif bagi menyimpan alatan kerja luar seperti tajak, cangkul dan sebagainya. Dinding rumah limas berpintu dan berjendela yang setiap satu mempunyai 2 daun pintu atau daun jendela. Bentuk jendela tidak banyak bezanya dengan bentuk pintu. Membezakan cuma 2 perkara. Pertama, sementara daun pintu dibuka ke dalam, daun jendela dibuka keluar. Kedua, separuh bahagian bawah lubang jendela dipasang kekisi kayu 4 segi atau kayu berkumai atau papan berlubang dan berukir untuk memudahkan angin keluar.
Seni bina rumah Melayu tradisional seperti Rumah Limas Johor ini dikaitkan dengan sifat kreatif masyarakat Melayu serta hubungan mereka yang sangat erat dengan alam sekitar. Rumah tradisional Melayu dibangunkan oleh gabungan bahan-bahan yang membentuk bangunan rumah. Gabungan bahan-bahan binaan itu disebut struktur bangunan atau kerangka. Terdiri atas 3 perenggan utama iaitu perenggan tiang, perenggan dinding dan perenggan bumbung. Kekuatan dan ketahanan sesebuah rumah sangat bergantung kepada bahan-bahan binaan yang meliputi kepada bahagian tiang rumah. Oleh itu, konstruksi tiang haruslah terdiri dari jenis kayu kayan yang terbaik, kuat dan tahan menanggung berat bangunan rumah. Tiang-tiang pada rumah Melayu dikenali dengan beberapa nama seperti tiang seri, tiang panjang, tiang serambi, tiang tongkat, tiang tambah atau tiang penyokong. Tiang seri merupakan tiang adat dan sangat dipandang mulia pada upacara pembinaan rumah. Pada zaman dahulu terdapat cerita-cerita yang menggerunkan mengenai kepercayaan menegak tiang seri. Dalam sejarah Raja-Raja Mendeling, terdapat suatu kisah yang menggerunkan. Raja Mendeling yang bernama Sultan Palongan yang sedang mendirikan istana tua atau tiang seri telah mendapat mimpi supaya mengorbankan seorang manusia dan darahnya disimbah ke dalam lubang tersebut. Malangnya bagi raja tersebut kerana rupa-rupanya korban yang diperlukan itu ialah putera baginda sendiri. Mula-mula kita nak cari tapak, dia mengikut betul-betul orang tua-tua. Kalau tempat tu sesuai macam kita rasa suka, jadi kita buatlah sebagai tanda-tanda untuk buat permulaan. Jadi kita pada petang tu kita datang ke tempat kawasan tu, kita letak satu pancang. Pada esok harinya selepas solat subuh kita terus ke tempat kawasan itulah. Dah semua dah siap, kita adakan kayu-kayu yang keperluan nak didirikan sebuah rumah. Terutama sekali yang tempat kita tandakan tadi tu untuk tiang seri yang mula-mula yang kita pancang. Pembinaan sesebuah rumah tradisional pada ketika dahulu melibatkan hampir sebahagian penduduk sesebuah perkampungan. Kebiasaannya, upacara mendirikan rumah adalah bermula daripada pemasangan tiang seri. Upacara dimulai dengan pembacaan doa selamat. Pada upacara khas pemasangan tiang seri ini, ketua kampung, imam, tukang kayu dan pemilik rumah dijemput bersama-sama penduduk kampung bagi mendirikan tiang seri. Tapak tiang seri terlebih dahulu diukur bagi memudahkan pemasangan tiang-tiang yang selanjutnya. Tapak tiang tersebut akan ditampal dengan bongkah-bongkah kayu bagi menguatkan tapak tanah tiang seri. Di atas kepala bucu tiang seri akan dipasang kain dari lubang baju teluk belanga pelbagai jenis. Ini bertujuan bagi menjaga kesucian dan kekuatan tiang seri. Sebelum tiang seri dinaikkan,
Imam akan melaungkan azan terlebih dahulu. Pembinaan rumah Melayu tradisi meletakkan agama sebagai asas panduan mendirikan rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semasa menaikkan tiang seri, penduduk kampung akan berselawat terlebih dahulu. Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah simbolik yang menunjukkan bahawa tiang seri adalah tiang yang paling mulia di antara tiang-tiang di sesebuah rumah. Selepas mendirikan tiang seri, barulah tiang-tiang rasuk akan dipasang mengikut turutan. Upacara menaikkan tiang seri ini dilihat sebagai keakraban sesebuah masyarakat yang bersatu padu dalam aktiviti kehidupan. Di samping membina perpaduan kemasyarakatan, agama, budaya dan seni pertukangan Melayu dimertabatkan sebagai seni budaya tradisi Melayu yang unggul. Dinding ialah satu bahagian binaan yang membangun sesuatu rumah. Ianya berfungsi ganda. Di samping berfungsi konstruksi, maka dinding juga berfungsi sebagai dekoratif, yakni dindingnya sering memperlihatkan ciri-ciri seni ukiran yang menarik sebagai lambang status penghuni rumah. Pada zaman dahulu, sebelum dinding papan diperkenalkan, rumah-rumah Melayu menggunakan daun-daun pokok sebagai bahan tutup dinding. Biasanya, mereka menggunakan daun-daun bertam, cucuh, enau, rumbia dan juga daun nipah. Dinding yang biasa terdapat pada rumah-rumah Melayu sejak kebelakangan ini adalah dinding papan berketam. Dinding-dinding dipasang secara menegak dan ada juga yang melintang. Dinding yang disusun cara menegak memerlukan papan dinding yang berlidah, dan dinding yang dipasang secara melintang tidak perlu menggunakan papan berlidah. Keunikan ukiran-ukiran rumah Melayu tradisional, terutamanya rumah limas Johor ini, mempunyai nilai estetika yang tinggi, terutamanya kepada penggemar-penggemar seni, terutamanya seni ukir. Yayasan Warisan Johor telah mengambil langkah untuk berusaha mengekalkan dan membuat inventory ukiran-ukiran yang terdapat dalam negeri Johor ni. Ukiran-ukiran, terutamanya ukiran-ukiran rumah tradisional, rumah limas. Kita dapati kebanyakannya mempunyai unsur-unsur flora dan fauna, di mana kalau kebanyakannya di rumah-rumah limas ni motif seperti pucuk rebung, bunga cengkeh, lada hitam kebanyakan masih digunakan lagi di rumah-rumah tradisional. Corak-corak dan ukiran yang terdapat pada rumah-rumah tradisional ini akan kita dokumentasikan di dalam perpustakaan dan termasuk dalam muzium sendiri, untuk memberi satu gambaran kepada pengunjung-pengunjung bahawa ini adalah pusaka warisan budaya kita. Seni ukiran kayu adalah seni kerajinan tangan dan ianya telah lama wujud dalam masyarakat Melayu. Kayu jenis terbaik bagi memelihara serta menjaga mutu ukiran adalah daripada kayu jenis cengal, merbau, kempas, penak dan bacang hutan.
Kebiasaannya, ukiran pada rumah adalah tertumpu kepada bahagian dinding, tingkap, serambi dan juga pada tepi tebar layar. Rumah pada masa ini hanya dipandang sebagai binaan, iaitu tempat tinggal dan perhubungannya dengan kehidupan dan peribadi penghuni hanya dilihat dari segi kegunaannya sahaja. Yang disebut rumah kediaman, tempat umur dihabiskan. Tempat helah dibendangkan. Tempat maruah ditegakkan. Tempat tuah dibesarkan. Tempat adat dipegang erat. Tempat kasih dipanjangkan. Tempat pusaka diturunkan. Rumah Melayu adalah sebagai peralatan simbolik. Analisis ini adalah berasaskan pendapat bahawa fungsi seorang pembina tradisi itu adalah sebagai symbol giver. Sedangkan bentuk binaan rumah moden menggambarkan kehendak-kehendak pragmatis. Bentuk binaan tradisi pula lebih cenderung menggambarkan unsur-unsur simbolik. Rumah Limas Johor dibina berasaskan kepada sifat organisasi dan keakraban serta penerimaan masyarakat yang membinanya.